Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower page Harimau Malaya. Selamat Hari Raya saya nak ucapkan. Awal kita jumpa kali ni kan. Okey, kita nak bawakan kepada anda isu-isu sukan. Walaupun raya, kita tak rehat, tak cuti sebab sukan sentiasa berjalan. Dan kita nak bawakan isu yang saya rasa perlu dibantu, perlu dibangkitkan juga. Iaitu berkaitan dengan penyertaan seorang atlet muda kita. Dia bukan seorang, ada lagi tapi hari ini kita bawakan kepada seorang iaitu Muhammad Fairuz. Dan juga bersama ahli keluarganya ada Abang Faizal Sood dan juga Puan Dazliwa Dina. Betul bang ya? Ya, ya betul. Okey, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Selamat Hari Raya. Okey, boleh seberingkas. Mungkin tahun ni raya dia lebih sibuk kepada misi sukan. Firoz nak pergi Uzbek, Puan nak pergi Thailand. Mungkin Abang Faizal tengok kelainan raya kali ni macam mana? Sebenarnya kalau kita tengok saya terlibat dengan sukan bola sepak ni start daripada 2003 lah sebagai jurulatih. Jadi memang raya ni selalunya saya yang akan keluar lah Uh, bersama dengan pasukan. Tetapi tahun ni saya serahkan baton tu kepada anak dan isteri saya pula lah. So saya pun bawa balik daripada Vietnam. Saya kondak khusus jurulatih beach soccer level 1 di Vietnam. Dan seminggu sebelum tu saya berada di Thailand lah untuk Asian Cup beach soccer di Thailand. Jadi oh, saya dah keluar lebih kurang nak masuk sebulan jugalah. So saya balik, saya serahkan baton dekat isteri dengan anak pula lah. So sebagai hari ketiga saya akan bawa balik yang mana tinggal. Saya ada 5 orang lagi anak untuk saya bawa balik ke Johor lah. situasi ni maksudnya dah biasa lah untuk keluarga sukan ni ya. Ya, dah biasa, dah biasa. Alright. So kita pergi kepada main topik kita iaitu kita dikabarkan adik Muhammad Firoz antara dalam senarai untuk ke Asian Youth Championship kategori 110 meter berpagar kalau tak silap saya. Boleh tak terlebih dahulu Firoz kenalkan diri dan saya ada baca juga untuk 2022 banyak kejayaan yang Firoz dah dapat. Apa antara yang Firoz paling membanggakan bagi Firoz untuk 2022 tu? Nama Firoz Faizal. Pencapaian pertama pada 2022 dapat menang MSSM MSSM emas 110 meter pagar. Kemudian dapat layak ke Kuwait untuk 4th Asian Youth dan menangi perak. So kalau ikut dalam list tu banyak kan yang menang 2022 kan. So 2023 ni dia kesinambungannya berterusan, kecemerlangan Firoz. So Firoz tengok untuk menyertai kejohanan kali ni dari segi persiapan Firoz macam mana? Buat masa sekarang okey. Firoz ada keyakinan tinggi tak yang Firoz sekarang tengah berada dalam momentum yang terbaik untuk kejohanan Youth Championship ni? Momentum okey. Aku buat yang terbaik di Asian Youth yang kelima ni. Dan ada lagi yang tahu, ada Commonwealth, MSSM dengan ASG, Asian School Game. So tahun yang sibuk lah 2023 untuk Firoz ya. Ya. Okey, tapi di sebalik penyertaan Firoz ke Asian Youth Championship ni ada perkara yang mungkin perlu kita sama-sama teliti. Mungkin Abang Faizal boleh ceritakan sikit berkenaan tentang masalah dari segi dana untuk penyertaan Firoz. Boleh Abang Faizal kongsikan sikit? Okey, untuk mungkin masih lagi yalah untuk sekarang ni kalau kita tengok KOAM dia sedang proses SEA Games kan, SEA Games dengan ada sukan-sukan yang lain. Jadi kemungkinan dana daripada KBS juga tak ada ataupun benda ni paperwork tak ada ke saya tak tahulah. Jadi pada masa yang sama kita mendapat surat di mana Firoz dan juga sahabat-sahabat dan rakan-rakan dia yang terpilih seramai 10 orang terpaksa mewakili negara tapi dengan funding dari sendiri ataupun daripada Persatuan Olahraga Negeri ataupun Majlis Sukan Negeri masing-masing.
So, macam Firoz ni, kalau kita tengok Firoz ni berada dalam Persatuan Olahraga Putrajaya. So Persatuan Olahraga Putrajaya ni masih lagi baru. Jadi untuk kewangan pun kurang semua sekali lah. So untuk memastikan Firoz dapat pergi ke Uzbek ni, kami di Persatuan Penduduk Pelicin 12 Putrajaya berusahalah mencari funding untuk funding Firoz ke sana. So kalau kita tengok hari tu kita dapat surat daripada KOM tu mengatakan kewangan untuk flight ticket je dalam 8,000 lebih lah. So bila abang baca surat tu dan abang dah hubungi setiap pihak, apa lagi usaha yang abang cuba buat ataupun ada pihak lain yang abang cuba hubungi untuk dapatkan bantuan setakat ni bang? Sekarang ni isu dia sekarang ni dia minta persatuan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Wipers untuk membantu Firoz, tetapi pada masa yang sama ni kebetulan pula pengarah untuk Wipers ni masih belum ada dilantik. So saya dipahamkan pengarah saja yang boleh memberi kelulusan lah dalam bab kewangan ni. Jadi apabila saya mendapat tahu daripada Coach Bahtiar, Sekolah Sukan Malaysia Pahang, beliau mengatakan kemungkinan besar Firoz ni tak dapat pergi kerana kengkangan kewangan. Jadi saya terus bercakaplah dengan Coach Bahtiar untuk usahakan, dan untuk funding tu biar saya usahakanlah. So saya usahakanlah untuk dapatkan funding tu. Bermaksud memang kemungkinan takkan dapat bantuan daripada segi itulah. So abang decide untuk usaha sendiri, inisiatif sendiri untuk cari dana untuk pastikan Firoz pergi macam tu. Ya, pasal untuk kejohanan ni, untuk tempat tinggal dan juga makan semua sekali dah disediakan oleh penganjur. Sekarang ni masalah dekat flight ticket dan juga duit poket je, itu saja. Jadi saya ambil inisiatif sendirilah untuk pastikan Firoz dapat pergi. Pasal macam kita tahu tadi, Firoz juga, kita pasal tahun ni Firoz belum dapat buat timing rasmi lagi untuk dapatkan dia punya timing. Pasal tahun lepas yang Tuan cakap tu dah cantik. Putrajaya dia dapat 14.25, kemudian dia dapat 14.12. Dekat Asian tu dia dapat 13.78. Jadi saya nak memastikan kesinambungan timing tu baik, dan berbincang dengan coach beliau, Coach Bahtiar. So yang kejohanan ni penting lah, untuk dia nak dapatkan timing untuk dia nak pergi ke youth game pula. Abang ada buat anggaran kalau total perbelanjaan yang diperlukan untuk Firoz berapa? Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, untuk tahun ni je mungkin kita perlukan dalam, kalau untuk Firoz seorang saya ingat dalam 60,000 lah kita perlukan untuk beliau dapat sustain dengan dia orang punya training dengan apa semua sekali, kita perlukan lebih kurang 60,000 kalau kita tengok pada kejohanan tersebut lah. Tapi kalau untuk kejohanan yang Commonwealth semua tu bang ya? Ya, termasuk juga dengan lepas tu kita ada kejohanan Perak Open yang ikut program tu lah. Kalau kita tengok tahun lepas pun Firoz dia masuk kejohanan Open yang kat dalam Malaysia pun lebih kurang dalam 15 kejohanan juga sebelum dia pergi ke MSSM tu. Right. So macam Firoz cakap tadi ni ada Asian Youth, lepas tu ada Commonwealth, lepas tu ada ada Open juga MSSM kan. So Firoz tengok bila ada macam halangan macam ni ataupun ada masalah macam ni, Firoz jadi stres ataupun jadi lebih bersemangat sebenarnya nak buktikan. Firoz lebih semangat untuk buktikan yang Firoz boleh sebenarnya. So bila Firoz tengok usaha ayah Firoz untuk cari dana sendiri ke sana ke sini, apa yang Firoz rasakan tengok pengorbanan ayah tu? Tak rasa tak boleh sia-siakanlah peluang ni yang diusahakan. So abang setakat ni untuk penyertaan mungkin kalau kita tengok sukan tu of course dalam KBS lah, dan bila dia mewakili sekolah ada bawah KPM juga. Ada tak dua badan besar ni menghubungi ataupun berbincang dengan pihak abang? Okey, dia dekat Putrajaya ni, okey. Okey, kalau kita tengok saya cerita sikitlah. Untuk Putrajaya ni, kalau kita tengok dalam kejohanan MSSM dalam semua sukan, Putrajaya cuma dapat 2 je pingat emas.
dalam sejarah penyertaan Putrajaya dalam kejohanan MSSM, 2 saja pingat emas. So senior Firoz dalam acara olahraga juga, senior dia pernah dapat pingat emas. Kemudian Firoz adalah pingat emas yang kedua. Tetapi dalam acara track ni Firoz adalah pertama MSSM. Jadi kalau kita tengok pembangunan sukan dekat Putrajaya ni di peringkat nasional ni kurang. Kalau kita tengok pun dekat Putrajaya kita tak ada sekolah sukan. Jadi Putrajaya ni pun dibayangi pula dengan Kuala Lumpur atau majlis wilayah persekutuan. Jadi kalau kita tengok pun wilayah persekutuan dia tak tahu pun ada atlet yang bagus di Putrajaya yang untuk dibantu. Kalau kita tengok dekat negeri lain budak-budak yang bagus, kalau kita tengok dalam sejarah SEA Games tu ada seorang atlet Perak, Farah Ashikin. Beliau baru saja 15 tahun tetapi telah dipilih untuk mewakili negara di SEA Games nanti. Kita tengok maksudnya beliau dapat perhatian pembangunan di monitor oleh majlis sukan negeri Perak. Begitu juga negeri-negeri lain kerana kita ada sukan sukma. Tetapi dengan Putrajaya ni kita berbeza sikit pasal Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dia tak tahu dekat belah Putrajaya ke Labuan ada atlet-atlet yang perlu dibantu. Itulah kekangan yang kita hadapi sebenarnya. Maksudnya Dengan persatuan mereka lebih tertumpu kepada Kuala Lumpur bang Ya. Pasal bila kita dalam sukma nanti Firoz akan mewakili Kuala Lumpur. Dia akan mewakili wilayah persekutuan. Tetapi saya dipaham pun ada seorang lagi atlet wilayah Kuala Lumpur lah yang terpilih untuk pergi ke Asian tetapi kerana kegangan beliau tak dapat pergi. Jadi untuk Abang Faizal apa usaha selanjutnya bang? Mungkin pergi kepada pihak persendirian, individu ataupun corporate. Sebab saya pun dipahamkan semalam YB Datuk Razi Jidin ada datang melawat abang juga dengan adik Firoz kan? Ya. Alhamdulillah YB Putrajaya datang ke rumah lah kerana saya memang berhasrat nak jumpa beliau lah untuk saya mengharapkan yang Putrajaya ni dititik beratkan pembangunan sukan tu. So kalau kata kita nak tahu, yelah kalau kita cerita sukan tu macam-macam sukan kita boleh buat, betul, tetapi macam mana kita nak dapatkan atlet Putrajaya tu berjaya di peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok olahraga, kita nak tengok juga dekat dalam tim bola sepak ada berapa pemain-pemain daripada Putrajaya. So saya melihat itulah pembangunan sukan di Putrajaya tu perlu diberi perhatian untuk di peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita tengok pun sekarang ni Firoz dekat Putrajaya kita tak ada track yang untuk Firoz berlatih di Putrajaya ni. Saya alhamdulillah saya bekerja di Multimedia University. So anak saya ni semua berlatih di stadium Multimedia University lah. So Firoz dah didedahkan dengan olahraga daripada sejak kecil lagi lah di MMU ni. Firoz tengok untuk kali ni apa yang Firoz boleh jangkakan daripada cabaran-cabaran daripada peserta yang lain. Mungkin sesama peserta tu Firoz dah mengenali 1-2 orang kan. Apa yang mungkin Firoz boleh jangkakan? Saya tak pasti lagi kerana saya pun tak tengok lagi list pemain yang join, yang sertai. Saya buat yang terbaik sajalah. Dari segi latihan Firoz banyak buat di mana sekarang? Latihan sekarang buat di rumah saja. Kalau cuti lah masa sekolah, kat sekolah. Sekolah sekarang kat mana? Sekolah di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Gambang lah kan? Bang. So Firoz akan bertolak bila ni tarikh dia? Bergerak ke 23, perlu pergi ke Kasar. 24 baru gerak ke Uzbek. So tarikh pertandingan untuk acara Firoz tu bila? Tarikh pertandingan 25 saya rasa. 27. 27. So Firoz punya acara 27 lah. Saya 27 tak silap. Pasal dia
dia sampai sana 24, 25. So 25, 26 dia test track, 27 akan start kejohanan. 27 sampai 29 tak silap saya. So memang dah tak banyak masa lah sebenarnya ni ya. Ya, ya, ya. So Firoz pun tak boleh nak banyak sangat makan lemang tau. Okey, Abang Fi- Faizal. Saya. Boleh sebagai seorang bapa sekali lagi lah macam abang cakap tadi, untuk mengatasi masalah ni apa kaedah terbaik yang abang rasa perlu ada perbincangan daripada pihak yang mana perlu terlibat? Saya rasa bila kita dah ada pengarah dekat Majlis Sukan Wilayah Persekutuan tu, saya ingat masalah kita boleh selesai lah. Kan lepas tu dengan KBS jugalah. KBS dia Kementerian Belia dan Sukan kena tengoklah atlet-atlet yang berada di sekolah-sekolah ni kan, macam mana pembangunan dia. Sekarang ni isu dia KPM lah. KPM kerana pelajar-pelajar ni berada di bawah KPM. Tetapi untuk kejohanan ni dia berada di bawah KOM. Jadi untuk KPM lepaskan pelajar mewakili negara untuk kejohanan tak ada masalah. Tetapi dalam bentuk kewangan tu ada kengkangan lah, pasal itu bukan program KPM. So macam Youth Commonwealth pun bukan program KPM. Itu program bawah KBS lah, bawah KOM. So macam satu lagi Asian School. Asian School tak ada isu lah, kerana Asian School bawah KPM. So perbelanjaan semua sekali ditanggung oleh KPM. So nampak kat situ rupanya ada percanggahan dalam macam bidang kuasa lah untuk mengeluarkan dana tu. Okey. Okey bang. Kita akan cuba bagi highlightkan isu ni. Mungkin kalau ada pihak individu ataupun pihak corporate yang cuba nak membantu Firoz, macam mana kaedahnya untuk menghubungi? Mungkin Abang Faizal sendiri macam mana dia nak hubungi? Boleh hubungi saya, atau Firoz sendiri, ataupun Majlis Persatuan Olahraga Putrajaya, ataupun sekolah sukan Gambang. Tak ada masalah. Kat mana-mana Firoz bersekolah di sekolah sukan Gambang. Kalau untuk tu dia bawah Persatuan Olahraga Putrajaya. Dan kalau kata boleh hubungi Wipers pun tak ada masalah. Nak hubungi saya pun boleh juga. Sebab mungkin untuk Asian Youth Championship ni masa dah terlalu suntuk mungkin, tapi untuk seterusnya insya-Allah mungkin ada yang sanggup tampil bang ya. Ya. Lepas tu saya dapat saya boleh pulangkan balik lah kepada Persatuan Penduduk Putrajaya tu duit yang dia bayar untuk flight ni. Wow, itu pun dah menunjukkan sumbangan komuniti dalam menyokong atlet kita bang ya. Ya. Alhamdulillah. Okey, Firoz, okey. Sasaran Firoz untuk tahun ni dalam kesemua kejohanan yang Firoz akan sertai, dan juga cita-cita terbesar Firoz dalam olahraga nak sampai tahap mana? Pada tahun ni MSSM saya target untuk pecah rekod MSSM, dan di Asian Youth ni saya nak kejar PB saya. Berdasarkan PB saya okey. Cita-cita saya harap boleh ke peringkat dunia lah, peringkat macam Olimpik macam tu, insyaAllah. Siapa idola Firoz? Grant Holloway. Wah. Sebab kalau ikut memang dekat Malaysia ni tak putus jago 110 meter. Dulu kita ada Nur Herman Majid, lepas tu ada Raizam. Mungkin Firoz akan meneruskan kesinambungan tu kan, kehebatan pasukan Malaysia. Alright, Abang Faizal sendiri apa harapan abang untuk melihat karier Firoz dan juga dunia olahraga di Malaysia bang? Okay, of course anak-anak saya semua sekali ni semua kita bermula dengan bola sepak. Tapi apabila Firoz untuk 12 untuk naik ke tingkatan 1, kita tengoklah. So macam masa tu program NFDP, AMD, Firoz tak dapat masuk AMD, tapi Firoz dipilih untuk masuk sekolah sukan Gambang untuk olahraga. So of course saya cakap dengan Firoz, tak apa, pergi je sekolah sukan Gambang. Kalau Firoz boleh letakkan diri je dalam top 3 dekat dalam Malaysia terbaik untuk 110 pagar, dia kekallah dengan sukan tu. Tetapi kalau kata dia habis sekolah, dia dapat top 10, dia tak boleh nak bersaing 110, dia nak balik main bola sepak, saya boleh bantu, tak ada masalah.
Tetapi of course yang memang saya pun dah pesan dengan anak-anak, kita jangan target peringkat, kita kena jadi terbaik dekat dalam Malaysia untuk kita berada di antarabangsa lah. Dan Firoz ni alhamdulillah, yang pertama dia dapat jurulatih yang bagus, coach Batiah di Gambang, dan Sekolah Sukan Malaysia Pahang juga memberi bantuan untuk Firoz berada dalam kelompok atlet di sana. Jadi KPM lah, KPM punya program pembangunan, dia tahu ada negeri-negeri yang tak ada sekolah sukan ni semua sekali, yang bagus dia boleh hantar ke Sekolah Sukan Malaysia. Jadi itulah program pembangunan Malaysia yang bagus lah. Dan saya harap Firoz dapat pergi Sukan Olimpik lah untuk acara 110 pagar, dan dia boleh pecah insyaAllah. Firoz pun sebut sebenarnya idola dia tu pun Resham Shah tu pun dia punya idola juga. So kita harap dia boleh bersaing untuk menyamai rekod Resham Shah lah. Itu saya paling happy dengar bila ada harapan sebesar tu. Bang, saya nak minta satu mungkin pesanan daripada abang last ya. Sebab zaman sekarang masih ada ibu bapa yang sebenarnya macam agak risau bila anak nak serius dalam sukan. Mungkin mereka melihat jaminan tu kurang ke apa. Abang sendiri sebagai keluarga sukan, anak-anak abang itu sukan, apa yang abang pegang untuk jadi kekuatan, keyakinan abang terhadap anak-anak yang serius dalam sukan ni, bang? Okey, yang pertama saya nak beritahu lah, kalau anak anda jadi doktor, dekat Malaysia ni ada beribu, beratus doktor. Kalau you cakap champion MSSM, champion Malaysia, champion Olimpik, ada seorang aja. Wow. Itu yang kita nak cari, yang seorang tu. Kalau kita cerita nak jadi engineer, tapi maksudnya bila awak bersukan tak semestinya awak tak boleh jadi engineer. Pada tahun 1999 saya bermain untuk pasukan Johor. Pada masa yang sama saya juga berada di universiti lah. Saya buat program sains sukan di sana. Jadi walaupun anda berada dalam sukan, tetapi pelajaran tu ada jalannya. Kita nak cakap dengan anak-anak kita yang anda nak bersukan, anda kena pandai. Kita tak nak mak bapak cakap dengan anak-anak, engkau ni malas belajar, engkau pergi bersukan lah. Itu satu kesilapan lah. So kita kena cakap dengan anak kita yang engkau nak bersukan, engkau kena pandai. Lepas tu satu lagi yang cerita tadi ni, tahun 96 tu apabila saya nak masuk UiTM untuk belajar sport science, orang kampung tanya saya, Faizal, you nak pergi UiTM ni nanti kau buat apa kat sana? Kau main bola je lah. So pemikiran orang tu bila sukan je semua main je lah. Tetapi yang bagusnya tentang sukan ni, apabila kita belajar dan kita bersukan, kita buat benda yang kita suka, kita diberi gaji lah. Alright. So, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Faizal Sood dan juga adik Muhammad Firoz kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Harimau Malaya. Saya doakan adik Firoz dapat capai kejayaan yang membanggakan, ayah terutamanya yang dah berkorban buat segalanya untuk Firoz, dan juga banggakan nama negara. Semoga dipermudahkan, dan insyaAllah kalau ada masa kita akan sentiasa follow up dengan Firoz apa perkembangan-perkembangan terbaru. Terima kasih bang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi menjemput kami bersama dengan Harimau Malaya. InsyaAllah kita akan cuba bantu dari masa ke masa bang. Jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.